Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke YouTube channel aku. Terima kasih sebab masih lagi sudi menonton video aku. Selamat berpuasa. Aku harapkan puasa korang pada tahun ni berjalan dengan lancar meskipun banyak ujian yang berlaku sepanjang tahun ni. Okey, hari ni just aku nak share pandangan aku, pendapat aku berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ucapannya sempena Hari Buruh 1 hari bulan lepas. Aku takkan cover semua benda tu sebab ada je banyak benda yang aku tak tahu. Aku rasa ada beberapa perkara lah aku boleh komen terhadap kriteria-kriteria yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri pada hari tersebut lah. Jadi antara salah satu yang dia umumkan pada hari tersebut, dalam ucapan dia ada cakap yang semua industri dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Okey, pada aku membuka semua industri pada satu masa yang sama sangat-sangat berisiko tinggi. Tapi aku faham lah kenapa kerajaan buat macam ni kan, dengan keadaan ekonomi kita. Dan aku percaya sebelum Perdana Menteri announce benda ni pun dia dah discuss among KKM, Kementerian Perdagangan untuk hal ni lah. Cuma berdasarkan pengalaman aku yang dah bekerja sejak daripada hari pertama PKP ni, walaupun ada SOP dan garis panduan yang ditetapkan oleh KKM tu, apa yang aku boleh katakan, hampir 60% daripada SOP tu kau tak boleh nak follow. Sebabnya, satu, tak semua orang bekerja dekat pejabat dan SOP tu dia tak, pada aku tak menyeluruh lah. Bukan dia tak menyeluruh, maksudnya macam dia tak favor kepada secertain industri. Tak payah contoh lain lah. Contoh kalau kau bekerja dekat dalam tapak pembinaan kan, dan ada barang berat, macam mana kau nak jaga jarak sosial dekat situ kan? Tentulah semua orang akan rapat untuk ambil barang tu. Itu baru cerita pasal barang, itu belum kira hygiene, interaction. So pada aku memang benda tu susah lah nak kawal. Dan membuka sektor industri untuk bekerja dalam satu masa yang sama memang pada aku berisiko tinggi. Kalau aku diberikan peluang untuk mencadangkan sesuatu, aku mencadangkan lah untuk membuka industri ni secara berperingkat. Maksudnya dekat sini ambil masa, mungkin dalam satu minggu ni buka satu sektor, minggu lain pula satu sektor, sebab kita nak kawal penularan wabak tu. Kalau boleh kita monitor lah. Dan lagi apa yang dia announce pada ucapan dia pada hari tu, dia membenarkan semua restoran untuk beroperasi dalam masa yang sama, mengamalkan penjarakan sosial. Apa yang aku faham daripada ucapan PM hari tu, pengusaha restoran perlu memastikan penjarakan sosial dari segi susunan meja, penyediaan hand sanitizer dan macam-macam lagi lah. Tapi masalahnya buka restoran ni tak sama macam buka tempat kerja tau. Bila kau buka tempat kerja, contohlah kan ada penularan wabak berlaku dekat tempat kerja kau, kita senang nak trace individu yang berkemungkinan terkena dengan wabak ni dan seterusnya melakukan karantin. Sebab kita ada nama pekerja, kita ada list, kita ada jadual. Tapi dekat restoran ni lain. Contohnya ada suspek, ada kes yang berlaku dan orang ni pernah pergi ke restoran ni. Agak susah lah kita nak trace dan cari dia punya root cause, dia punya chain reaction kan, untuk tahu siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang pernah berinteraksi dengan orang ni. Kita kena announce kat Facebook siapa ada pergi kat restoran sekian-sekian pada waktu sekian-sekian. Kalau aku lah diberikan peluang untuk mencadangkan sesuatu, aku mencadangkan untuk ambil apa yang Caprice pernah pitch dekat dia punya Instagram. Caprice Official, dia ada buat satu video Introducing VMCO, Virtual Movement Control Order. Orang boleh gerak, kedai boleh buka. Dia ada pitch lah satu idea ni. Dia cakap nama apps tu VMCO, Virtual Movement Control Order, di mana apps ni kau akan tap pada satu alat dan alat tu akan register dan record kau punya pergerakan pada hari tersebut. Contoh kalau kau pergi restoran, bila kau tap pada satu alat tu, kau akan ada record yang kau pernah pergi ke restoran tu. Jadi sekiranya kalau ada berlaku kes positif yang melibatkan orang yang pernah melawat restoran tu pada masa yang sama kau melawat, dia akan automatik tukarkan status kau untuk perlu pergi buat saringan COVID-19. Tak adalah macam orang yang tak terlibat pun akan kena kuarantin juga. Genius kan? Ketiganya, apa yang aku nak cakap kat sini adalah berkenaan dengan aktiviti, sesetengah aktiviti sukan yang dibenarkan. Pada aku sekarang benda ni tak jadi masalah sangat sebab sekarang pun bulan puasa, aku tak rasa terlalu ramai orang yang akan pergi untuk keluar bercuma. Apa yang aku boleh sarankan kat korang, kalau aktiviti tu melibatkan ramai orang, pastikan jarak antara individu tu lebih daripada 1 meter atau mungkin 3 meter ke. Contoh bila kau bersukan kan, kau akan bernapas lebih vigorously tau. Kau bukan bernapas macam sekarang kan. Secara peribadinya aku akan kata aku tak menggalakkan lah kau untuk bersukan dalam bilangan yang besar lah. Benda ni sebenarnya tertakluk pada kita sendiri. Tak perlulah nak tunggu sampai PM nak kena list satu sukan apa yang boleh, sukan apa yang tak boleh. Kau pun sendiri sebenarnya boleh fikir benda macam gitu kan. Kalau kau tahu benda tu melibatkan ramai orang, ada risiko untuk terkena jangkitan, lebih baik kau elakkan lah. Okey, keseluruhannya pada pendapat aku menyokong akan usaha yang kerajaan cuba nak buat. Dia pun faham dengan keadaan sekarang. Orang dah mula mengeluh, dah tak dapat nak kerja kan. Ada setengah orang pula dah start hilang pekerjaan. Tambah pula ada bisnes-bisnes kecil pun dah mula bungkus. So dia keluarkan satu plan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni, sebenarnya untuk membantu juga kita semua, bukan sekadar untuk membantu kerajaan je. Memang kita tak dapat nak nafikan
kan. Ada setengah negara dekat dunia ni, bila diorang tarik balik arahan untuk movement restriction order, ada berlaku second wave. Pada aku lebih baik lah tunggu 12 bulan tu, tengok macam mana kan. Sebab kita punya graf walaupun turun, dia tak adalah turun macam mendadaknya turun kan. Kita doakan agar ada perkara yang lebih baik lah akan berlaku lepas ni. Cuma aku harapkan dalam masa yang sama, kerajaan fikirkanlah balik setengah perkara yang macam apa yang aku cakap tadi tu kan. Pokok pangkalnya kita sebagai rakyat ni kena fikir cara waras lah. Apa yang kita rasa macam benda tu tak betul, aku tak boleh buat macam gini ni kan, macam tak perlulah nak tunggu kerajaan bagi tahu ke apa kan. Kita pun sendiri boleh fikir sebenarnya apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih sebab sudi menonton video aku. Tekan button like, komen apa yang kau nak komen. Mungkin kau ada pendapat lain, mungkin kau tak setuju dengan pendapat aku. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih dan bye bye.